Semua ibu-ibu yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dah jawab dah, rupanya mikrofon tak buka ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, sambung pengajian kita pada pagi ini. Hari ini Selasa 25 Mei 2021 bersamaan 13 Syawal 1442 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk, sambung ayat yang keempat insya-Allah ibu ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu ayah yang memberikan salam ya, alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sambung ayat 4 surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. ثم kemudian. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita kata kemudian, maksudnya ada tak didahului dengan sesuatu. Muhammad telah datang ke sekolah, kemudian Ali. Maksudnya siapa datang dulu, Ali ke Muhammad? Ja'a Muhammadun ila al-madrasah summa Aliyun. Siapa yang datang dulu? Muhammad datang dulu ke Ali datang dulu? Muhammad datang dulu. Kenapa? Kerana saya gunakan summa. Bila summa, maksudnya selepas summa itu summa itu ada berlaku sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum summa datang dulu, lepas summa yang datang kemudian. Macam itulah ya. Okey. Jadi summa irji' al-basara, kemudian maksudnya ayat sebelumnya Allah kata ayat sebelumnya ma tara fi khalqir rahman. Tidaklah kamu melihat pada ciptaan Allah Ta'ala itu min tafawud, sebarang kekurangan, sebarang kekurangan lah, tafawud. Apa kita terjemah sebenarnya tafawud? Sebarang ketidakseimbangan. Tidaklah kamu lihat pada penciptaan Allah Ta'ala itu, maksudnya Allah Ta'ala cipta makhluk tidak ada yang tak seimbang, semuanya sempurna. Farji'il basara, maka kembalikanlah penglihatan. Hal tara min futur, adakah kamu lihat sebarang kecacatan dalam ciptaan langit ni? Kemudian ayat keempat Allah sebut summa, kemudian.
Kamu dah ulang tengok ke langit, cari kecacatan, cari kelompongan pada penciptaan langit, ada tak kecacatan? Kamu tengok lagi. Summa kemudian irji'. Irji' ni adalah fi'il amar ibu ya. Daripada raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Ruju'an. Okey. Fi'il amarnya irji'. Irji'. Summa kemudian irji'. Kembalikanlah. Ataupun ulanglah. Boleh terjemah kembalikanlah ataupun ulangilah. Tengok pada kesesuaian konteks. Jadi ibu apa terjemah irji' dalam Quran terjemah ibu ya? Mesti adakan untuk fi'il amar kan? Apa terjemahnya? Irji', ulanglah. Okey. Kan ataupun lah ya. Ulanglah ataupun kembalilah. Lagi? Ulangilah, bagus. Ulangilah, kembalilah, kembalikanlah, ulangilah ya. Mesti ada makna terjemahan tu mesti ada kalimah yang menunjukkan itu adalah terjemah kepada fi'il amar. Ulangilah. Okey, bagus. Ulangilah al-basara, penglihatan. Al-basara, penglihatan. Jadi ibu irji' itu fi'il amar. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir anta dalamnya tersembunyi. Ulangilah olehmu, wahai manusia, al-basara, akan penglihatan. Karrataini. Karrataini. Apa maksud karrataini? Dua kali ke? Terjemahnya apa? Karrataini. Boleh terjemah dua kali ataupun mungkin terjemah berulang kali. Terjemah dua kali. Okey. Kalau ada yang terjemah berulang kali boleh tak? Boleh. Tapi lagi tepat terjemah dua kali. Kenapa? Dua kali. Kerana karroh sekali. Karrataini dengan musanna. Karrataini. Okey. Ini dia nasab ni. Karrataini, dua kali ulang. Tumma kemudian irji', kembalikanlah, ulangilah al-basara, penglihatan, karrataini, dua kali ulang. Jadi ibu ayah, dua kali ulang ni maksudnya nak bagi kata dua kali ke, banyak kali ke, berjuta kali ke, sama juga hasilnya nanti. Tengoklah, kamu ulang kali, tengok. Tak puas hati, mana tak ada kekurangan pun. Tengok lagi langit, cari kat langit, apa kekurangan. Tak jumpa. Ulanglah banyak kali sekalipun, dua kali ke lebih ke, ulanglah banyak kali sekalipun, kamu takkan jumpa kekurangan. Yanqalib ilaika al-basaru. Yanqalib. Okey, yanqalib ni tengok ibu ya, yanqalib. Apakah tiga huruf asal pada yanqalib? Okey, saya padam ya. Ni kelas pagi tadi punya ya. Okey. Dia daripada fi'il madhinya inqalaba. Inqalaba. Mudhari'nya yanqalibu. Yanqalibu. Inqalaba yanqalibu. Inqalaba yanqalibu. Okey, apakah huruf tambahannya? Huruf tambahannya adalah alif dengan nun, ini tambahan. Huruf asalnya qaf, lam, ba. Qaf, lam, ba adalah huruf asal. Alif nun ni tambahan. Jadi daripada qaf, lam, ba, ibu ayah, daripada qaf, lam, ba, ya, qaf, lam, ba ni hati dalam bahasa Arab, hati qalbun. Hati qalbun. Hati qalbun. Kenapa hati dipanggil qalbun? Sebelum kita masuk pada perbahasan yang qalib, kita kena tahu qaf, lam, ba. Qaf, lam, ba ini ibu ayah qalbun. Hati dia panggil qalbun dalam bahasa Arab. Kenapa hati dia panggil qalbun? Apa dia makna qalbun? Qalbun maksudnya bolak-balik. Qalbun maksudnya berbolak-balik. Qalbun, berbolak-balik. Kenapa hati dia panggil qalbun? Kerana hati kita ni boleh berbolak-balik. Kejap orang tu sayang sangat, kejap benci sangat, kejap rindu sangat, kejap menyampah sangat, kan? Hati kita ni berbolak-balik. Nampak? Kejap iman kita ni tinggi iman, kejap iman kita ni rendah iman kita, tahap iman kita.
Kejap rasa seronok baca Quran, kejap rasa malah baca Quran, berbolak-balik. Maka dipanggil qalbun. Hati ini qalbun kerana sifat hati berbolak-balik. Jadi apa doa untuk hati? Ya muqalliba al-qulub. Nampak tak? Kita sebut pun ya muqallib. Daripada qallaba yuqallibu taqliban fahuwa muqallibun. Qallaba yang membolak-balikkan. Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Kita doa, ya muqallibal qulub. Tabbit qulubana, macam tu kan. Jadi, ya muqalliba al-qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan. Daripada qaf lam ba tadi. Kenapa saya terangkan qalbun? Kenapa saya terangkan ya muqallibal qulub? Kenapa? Satu lagi. Ibu ayah pernah tak makan nasi maklubah? Siapa tahu nasi maklubah dan pernah makan? Nasi maklubah, nasi Arab maklubah. Kan tak pernah dengar. Tahu kan? Ibu Puteri tahu kan? Nasi maklubah tu macam mana buat ni ibu? Kan? Kita dah masak lepas tu dia kan? Kita akan buat apa? Macam mana nasi maklubah tu? Terbalikkan. Betul. Terbalikkan. Kenapa terbalikkan? Kenapa nama maklubah? Pasal nasi tu diterbalikkan. Kan? Diterbalikkan dia panggil maklubah tu. Bukan masalah apa pun. Pasal diterbalikkan nama maklubah tu. Macam tu. Jadi tahu tak sekarang ni ibu dah tahu tak kenapa namanya nasi maklubah? Bukan nama orang ke, bukan nama Hajah Maklubah binti apa ke, bukan. Rupanya maklubah tu diterbalikkan. Okey ibu ayah. Macam tu lah. Itulah rupanya. Kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ambil pada bahasa tadi. Maklubah tu daripada qaf lam ba. Balik kat sini, yanqalib. Baru sekarang ni ibu ayah baru tengok terjemah. Itulah Allah sedapnya. Siapa dapat hantar kat saya ibu. Okey ibu, apa terjemah yanqalib sekarang ni? Quran terjemah ibu ayah, tolong kongsikan. Apa terjemah yanqalib? Cuba kongsikan. Quran terjemah ibu ayah, terjemah yanqalib. Berbalik ke apa? Nampak? Nescaya berbalik. Bagus. Ada nescaya. Ada nescaya, ada pasti. Bagus. Bagus. Saya suka terjemah kalau ada yang makna pasti, nescaya tu bagus. Pasal ini adalah jawab. Kita tengok. Kenapa yanqalib tu jazam ustaz? Kenapa yanqalib? Kenapa tak baca yanqalibu? Kalau ada yang tanya ni bagus. Kan? Ada tak ibu yang timbul persoalan? Ustaz, kenapa baca yanqalib? Kenapa tak baca yanqalibu? Kan? Ada tak timbul soalan? Kalau ada lah. Ya, ada kan? Kenapa baca yanqalib? Kerana ibu ayah, kerana ini adalah jawab kepada amar, fi'il amar. Mana fi'il amar? Irji'. Kembalikanlah olehmu pandangan dua kali, maka nescaya ataupun tak ada maka pun tak apa, nescaya ataupun pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Boleh terjemah akan kembali, pasti kembali pun tak apa. Okey? Kerana kalau fi'il mudhari' boleh memberi makna sekarang ataupun akan datang. Okey? Jadi ibu ayah, yanqalib nescaya ataupun pasti akan kembali. Ilaika kepadamu al-basaru, penglihatan tadi. Maksudnya tengoklah atas macam mana pun cari kekurangan pada ciptaan langit ni. Cari tak jumpa. Cari sampai letih dongak ni. Letih dongak. Dongak sampai letih cari mana kaji itu kaji ni tak jumpa kekurangan. Letih penat. Tak salah dah. Ibu ayah, kalau ibu ayah apa ni kena, saya kalau nak raya ke apa ke, kalau tolong mak saya ke rumah, paling tak tahan kalau nak lagi pas. Kenapa dongak? Dongak tu lama pening kepala saya. Kan? Tak boleh dongak lama-lama, pening kepala. Tu, ibu ayah kalau orang duk dongak lama-lama tengok langit, tak jumpa kekurangan, tak larat dah. Tak pasal apa? Pasal tak jumpa kekurangan. Khasi'an. Apa makna khasi'an ni ibu ayah? Tengok. Khasi'an. Sekejap ya. Okey, jadi tengok dari segi bahasa apa dia makna khasi'an. Dari segi bahasa, khasi'an maksudnya, betul, khasi'an maksudnya saghir zalilan an ay yara syai'an min al-aibi aw al-khalali fi khalqis samawat.
Khasian maksudnya akan berasa hampa, berasa kecil, berasa kecil sangat diri ni, berasa hina kerana tak jumpa sebarang aib ataupun kecacatan pada ciptaan langit. Tunduk, betul. Bagus terjemah Mama Fatimah, Mama Fatih Said, Mama Fatimah tu cantik. Tunduk dan hina. Itu lagi tepat. Tunduk dan hina. Dalam keadaan tunduk hina. Khasian maksudnya tunduk hina. Dah cuba, tak jumpa-jumpa juga. Bahasa hinanya diri aku ni. Tak jumpa-jumpa. Tu tunduk dan hina. Itu maksud khasian. Dalam tafsir beritahu saghir. Saghirun zalilan an ayyara syai'an minal aibi, berasa hina kerana tak nampak sebarang keaiban ataupun kecacatan pada penciptaan langit. Apa tujuan dia tengok langit? Tujuan dia tengok langit, dia nak cari kekurangan pada penciptaan langit ini. Nak kata Allah Ta'ala tu tak hebat lah. Kamu kata, wahai Muhammad, kamu kata Tuhan kamu hebat sangat. Kami nak tengok langit, kami nak cari kecacatan langit ni. Mana ada kata dia cipta langit ke apa ke? Mana ada langit ni sendiri, jadi sendiri, masih ada kecacatan. Cari, tak jumpa. Padahal Allah bagi tahu, aku cipta langit. Dia orang tak puas hati, cari dekat langit, tengok kekurangan, tak ada kekurangan. Maka bila dah pencari, tak ada kekurangan, berasalah khasian, berasa hina. Okey. Kemudian, wahuwa hasir. Wahuwa hasir, okey. Wahuwa boleh terjemah dalam keadaan juga. Wahuwa dalam keadaan. Betul tak terjemah Ibu ya? Dalam keadaan. Wahuwa dalam keadaan dia. Okey. Ada tak terjemah keadaan ataupun dan dia saja. Dan ia ya. Dan ia. Hasir maksudnya qalilun munqati'. Putus asa. Qalilun munqati' lam yudrik al-matluba ba'da kasratil murajaah. Internet saya tak ada. Ya. Okey. Letih, betul, letih. Letih, putus asa. Apa terjemah lagi Ibu ya? Hasir, apa terjemah hasir? Keadaan letih. Okey, bagus. Okey. Boleh masuk letih, boleh masuk sedih, letih, sedih, lemah. Itulah ya. Lemah, itu bagus, lemah. Dia lagi tepat lemah, lemah lesu. Letih, lemah, bagus Ibu Nurmala menghabiskan tenaga saja. Menghabis tenaga saja. Buang masa je. Cari sampai jadi letih, lemah. Kamu takkan jumpa. Takkan jumpa kekurangan. Jadi Ibu ya, jelas ya. Kita kena, pasal apa saya nak Ibu ya kongsikan terjemah-terjemah semua tu supaya tahu kepelbagaian terjemah. Yang penting kita tahu asal maknanya. Jadi ulang balik tadi, untuk khasian maksudnya tunduk. Khasian tunduk, bukan tunduk saja, bukan tunduk hormat. Tunduk dalam keadaan hina. Khasian tadi. Hasir maksudnya lemah, lesu, dalam keadaan putus asa. Maksudnya lemah lesu macam mana? Lemah lesu dah cuba sedaya upaya tak jumpa sampai jadi lemah. Itu maksud hasir. Dah cuba sedaya upaya tapi tak dapat juga benda tu. Dah cuba cari, habis-habis cari dah. Sehabis-habis cari dah kekurangan pada langit. Sehabis-habis cari. Berulang-ulang kali tengok, tak jumpa, maka itu dipanggil hasir. Kecewa, putus asa, lemah lesu. Macam itulah maksudnya Ibu ya, insyaAllah ya. Okey. Jadi setakat terjemah tadi jelas tak Ibu ya? Baru terjemah, belum tafsir. Jelas ke tidak semua? Ada soalan tak? Untuk terjemah saja dulu. Terjemah semua jelas Ibu ya? Semua tolong respon ya. Semua jelas terjemah, tak ada masalah ya. Okey, kita masuk kepada tafsiran dia insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Ai summa ardud al-basara wa daqiq marratan ba'da marratin mahma takasarat al-marrat. Yakni kemudian ulangilah penglihatan dan perhatikan betul-betul. Maksudnya tadi kamu dah perhati betul-betul dah tapi tak jumpa, tak apa. Allah cabar, ulang balik dan tengok balik betul-betul. Cari sampai dapat. Daqiq.
Teliti. Cari dengan teliti. Pakailah apa-apa alat yang kamu ada. Pakailah apa saja teknologi yang kamu ada untuk cari kecacatan. Hatta sekarang, sampailah kiamat. Cari apa saja kekurangan pada penciptaan langit. Allah cabar dari dulu sampai sekarang. Cari. Ayat ni masih valid sampai sekarang. Wahai para pengkaji, para ahli astronomi, kalau kamu cari dekat langit, cari dekat langit apa saja kekurangan pada penciptaan langit, kamu, demi Allah kamu tak akan jumpa. Saya berani cabar diorang kerana Allah Ta'ala dah janji. Saya beranilah. Allah Ta'ala dah janji tak akan jumpa. Kan? Tak akan jumpa sebarang kekurangan pada penciptaan langit. Walaupun tengok dengan teliti. Mahma takasarat al-marrat, sekalipun banyak mana sekalipun diulang, tak akan jumpa kekurangan. Yarji' ilaika al-basaru saghiran dhalilan an ru'yati syai'in minal khalali awil aibi fi khalqis sama'. Akan kembali penglihatanmu dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Lemah daripada melihat sebarang kekurangan ataupun keaiban pada penciptaan langit. Kamu akan jadi lemah penglihatan kamu. Kamu akan jadi hina. Akan jadi putus asa. Akan jadi tak mampu dah untuk cari kekurangan pada langit. Wahuwa kalilun ayun min kasratit ta'amul. Sampai jadi letih lesu, penat kerana terlalu banyak sangat duk perhati. Perhati lama-lama tak jumpa. Perhati tak jumpa. Perhati tak jumpa. Sampai jadi penat. Wa mu'awadatin nazar, dan berterusan memerhati. Penat kerana berterusan duk perhati, berterusan duk cari kekurangan tak jumpa. Okey. Jadi wa ma'nal ayati bi ibaratin ukhra, dan makna ayat ini dengan makna lain. Maksud ayat ini dengan makna lain, innaka ayyuhal insan, sesungguhnya kamu wahai manusia, al-mukhatab, yang ditujukan ayat ini pada kamu. Wahai manusia yang macam mana? Wahai manusia yang tidak beriman pada Allah. Wahai manusia yang mempertikaikan kekuasaan Allah. Wahai manusia yang memperlekehkan ajaran Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Lau kararta al-basara mahma kararta. Lau kararta al-basara, kalau kamu ulangkan penglihatan, mahma kararta, sebanyak mana pun kamu ulangi penglihatan kamu ulangi penglihatan kamu, lan qalaba ilaika, nescaya pandanganmu itu tak sampai ke mana, akan tunduk balik. Kamu tak boleh pandang mana pun, kamu akan tak larat dah. Kamu akan tundukkan pandangan kamu kerana kalah dan tak mampu nak buat apa-apa dah. Aw raja'a ilaika al-basaru zalil. Tadi ibu, tadi dia lost connection. Sorry Tadi lost connection. Sekejap. Okey. Menjelaskan, okey. Wal muradu bi qawlihi karratain. Okey. Apa tujuan Allah sebut karrataini tadi? Apa tujuan Allah sebut karrataini? Kenapa? Tujuannya taksirun nazri li ma'rifatil khalal. Itulah saya kata. Karrataini itu ibu ya. Karrataini zahirnya terjemah 2 kali ulang. Tapi maknanya banyak kali. Bukan 2 kali itu maksudnya bukan 2 kali saja, mesti tengok 2 kali. Lebih tak boleh ke? Bukan. 2 kali itu menunjukkan banyak kali lah. Maksudnya bukan sekali. Kan? 2 kali itu maknanya banyak kali. Kamu tengoklah pandangan itu banyak kali. Tak cukup 2 kali. Lebih. Hatta berjuta kali kamu buat pun akhirnya kamu akan penat, kamu akan letih, kamu akan lesu kerana kamu memang tak akan jumpa sampai bila-bila kekurangan. Itu maksud dia. Boleh boyah ya? Maksudnya, kamu tak akan jumpa sebarang kekurangan
Ya, kita ulang balik daripada awal. Summa, kemudian irji', kembalikan olehmu, fi'il amar, al-basara, penglihatan. Kat mana? Dekat langit untuk cari kekurangan. Kalau kamu nak cari sangat kekurangan, ulang balik penglihatan dekat langit, karrataini, dua kali. Dua kali dengan mana apa? Dengan mana banyak kali lah. Ulang banyak kali. Yanqalib, itu jawab dia kepada fi'il amar tadi. Niscaya ataupun pasti akan kembali. Ilaika al-basaru, kepada kamu, penglihatan tadi, khasian, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Wahuwa hasir, dan dia hasir. Apa maksud hasir tadi? Letih lesu. Letih lesu, penat, dah cari tak jumpa-jumpa. Cari tak jumpa. Itulah dia makna ayat yang keempat dan tafsirannya, insya-Allah. Jelas tak ibu ayah semua? Jelas ya, insya-Allah? Ada soalan tak? Jelas ya, insya-Allah? Okey. Kalau macam tu, hari ni pendek sajalah kita punya kuliah. Pasal saya sekarang ni, saya tak nak, kalau boleh, kalau tafsir ni tak nak ada bahagian-bahagian satu bahagian dua. Dan terus satu ayat tu, satu kuliah satu ayat macam tu. Kalau ayatnya pendek-pendek, mungkin 2-3 ayat. Pakcik Wahab, karrotai ni macam mana marrotai ni juga betul. Karrotai ni dengan marrotai ni dua kali betul, Masya Allah. Maksudnya marrotan ba'da marrotin. Jelas semua, insya Allah. Setakat itu saja Ibu Ayah. Untuk pagi ni, kelas kita setakat itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Sebelum tu Ibu Ayah, untuk kelas-kelas yang saya kata tafsir harfiah ni, memang kelas ni tidak ada yuran ya. Dia percuma, cuma dia bergantung kepada tajaan. Yang saya iklan tu tajaan, infak dan sebagainya. Jadi Ibu Ayah sebenarnya banyak peluang-peluang untuk Ibu Ayah taja pengajian. Banyak sangat, memang banyak pengajian yang belum ditaja sebenarnya. Okey, tujuan saya buat tidak ada tajaan supaya semua orang boleh belajar. Yang senang, yang susah, yang tak mampu, semua boleh belajar tafsir, semua boleh belajar. Jadi siapa yang rebut peluang tu, dia lah yang akan dapat kelebihan dan saham-saham akhiratnya, insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Damai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq